A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam rancangan Nabi Pesan Apa. InsyaAllah untuk kali ini saya memilih pesanan yang berkaitan dengan isteri bersedekah kepada suami. Pesanan ini saya petik daripada hadis yang diriwayatkan oleh Zainab As-Saqifah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang wanita. Zainab ini adalah isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita banyak dengar hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, tapi kita jarang dengar hadis yang diriwayatkan oleh isteri beliau. Zainab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bersedekahlah wahai kaum wanita, walaupun dengan perhiasan iaitu barang kemas kamu." Perhiasan ni barang kemas ya, tak kira lah cincin ke gelang ke rantai apalah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus berpesan kepada kaum wanita supaya bersedekah. Jadi kalau tak ada apa nak sedekah, ada perhiasan boleh digunakan untuk memberi sedekah. Zainab meneruskan ceritanya. Bila dia dengar Rasulullah bersabda demikian, aku pulang ke rumah. Lantas aku berkata kepada Abdullah, balik cerita kat suami. Sesungguhnya engkau seorang lelaki yang fakir, tidak mempunyai harta yang banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami para wanita supaya bersedekah. Pergilah jumpa baginda dan bertanya, sekiranya aku memberikan hartaku kepadamu, apakah ia dikira sebagai sedekah dan aku mendapat pahala? Jika tidak, aku akan sedekahkan hartaku kepada orang lain. Jadi, apabila dia dengar Rasulullah menyarankan kepada kaum wanita supaya bersedekah, maka dia teringat suaminya sendiri, seorang yang fakir. Mungkin selama ni pun Abdullah tak dapat memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kepada keluarga. Jadi bila Rasulullah suruh sedekah, agaknya Zainab ni seorang wanita yang berada. Jadi dia baliklah berbincang dengan Abdullah. Cuba pergi tanya, kalau aku bagi harta aku kepada kamu ni, dikira sedekah ke dan aku dapat pahala? Kalau tak, aku kenalah sedekah kepada orang lain. Abdullah enggan pergi. Malulah kan nak pergi tanya. Sebaliknya, dia mencadangkan supaya aku sendiri yang pergi bertemu dengan Nabi SAW. Jadi kata Zainab, dia minta Abdullah pergi, Abdullah tak nak pergi tapi dia suruh aku yang pergi. Maka aku pun pergi. Aku mendapati seorang wanita dari kalangan Ansar sedang berada di hadapan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hajat yang sama denganku. Zainab pun dia nak tahu kan, sebagaimana yang kita dinyatakan bahawa sahabat radhiyallahu anhum dia memang sangat gairah untuk mengetahui pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa saja urusan hidup mereka. Jadi bila Zainab pergi, tengok dah ada seorang wanita Ansar sedang berada di hadapan pintu Rasulullah pun nak tanya soalan yang sama. Jadi mereka berdua rasa macam, yelah Rasulullah kan nak jumpa, rasa macam macam nampaklah orang rasa hebat kan, rasa macam segan ke apa kan. Jadi tunggu je kat luar pintu tu. Tak berani nak panggil, macam iyalah
segan-segan nak jumpa. Jadi dalam keadaan itu tiba-tiba keluarlah Bilal daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal pun keluar daripada, maknanya masa mereka menunggu tu rupanya Bilal ada di rumah Rasulullah dan Bilal keluar daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Bilal keluar, mereka pun berkata kepada Bilal, tolong sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa 2 orang wanita di luar pintu datang untuk bertanya baginda. Adakah mereka mendapat pahala sedekah jika mereka berikan kepada suami dan kepada anak-anak yatim yang berada di bawah jagaan suami? Tetapi engkau jangan beritahu siapa kami. Itulah nampak sangat perangai orang perempuan ni kan. Dia malu-malu. Dia minta Bilal sampaikan hajat. Tapi pesan pula jangan bagi tahu siapa yang tanya ya. Okey. Bilal pun masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda bertanya, siapa kedua-dua wanita tu? Bilal menjawab, seorang wanita dari kalangan Ansar dan Zainab. Jadi maknanya Zainab ni dikenali. Wanita tu nak Bilal tak kenal siapa dia. Dia pun cakap wanita Ansar dan Zainab. Rasulullah tanya pula Zainab yang mana satu? Ramai ya sahabiat yang bernama Zainab. Isteri Abdullah, jawab Bilal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan bagi mereka 2 pahala, iaitu pahala qarabah, iaitu pahala kerabat ya, qarabah, dan pahala sedekah. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaq alaih. Jadi banyak sangat pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah ini. Pertama, Islam mengiktiraf hak wanita dalam memiliki harta. Jadi kita tengok ya, Zainab dengan Abdullah. Zainab ada harta, Abdullah tak memiliki harta. Dia sebut tadi fakir kan, maknanya dia tidak memiliki harta yang mencukupi. Jadi dia tak ada awal-awal serah semua harta dia kepada Abdullah. Jadi itu menunjukkan bahawa harta wanita tetap hartanya. Islam mengiktiraf wanita harus memiliki harta, sama ada harta itu daripada hasil usaha sendiri atau daripada sumber lain yang halal. Mungkin dia mewarisi daripada ibu ayahnya ataupun dia dapat pemberian hadiah dari mana-mana, wallahu alam. Yang pentingnya harta wanita tetap menjadi miliknya. Selepas berkahwin, milik tu tidak berpindah menjadi hak suami. Okey. Yang kedua, suami tidak berhak masuk campur dalam urusan harta milik isteri. Jadi kalau Islam mengiktiraf harta itu milik isteri, maka suami tidak ada berhak untuk masuk campur. Jadi kita tengok ya, bila Zainab ini dengar saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya wanita banyak sedekah, banyak bersedekah, dia balik cerita kepada Abdullah yang masih dalam keadaan fakir. Dia sebut kamu seorang lelaki yang fakir. Jadi Abdullah pun tak kata, alah engkau tu bagi aku je lah, harta engkau tak ada kan. Jadi mana Abdullah sendiri membayangkan tidak pernah meminta hak isteri, harta isteri supaya diberikan kepada beliau. Walaupun beliau seorang lelaki yang tidak berharta, Masya Allah kan. Begitu tinggi akhlak sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itulah ajaran Islam. Wanita berhak memiliki harta dan suami tidak boleh masuk campur dalam urusan harta isteri. Yang ketiga, suami tidak boleh meminta apalagi berbaksa isteri membelanjakan hartanya mengikut kehendak suami. Jadi kalau suami tak boleh masuk campur, termasuklah dia tak boleh minta, tak boleh paksa supaya isteri belanjakan harta untuk urusan rumah tangga. Dia tak kata, tak payah tanyalah, kau tu dah kaya, kau belanjakanlah untuk rumah tangga kita ni. Kau kan tahu aku tak ada harta. Tak ada bukan? Jadi Abdullah
tidak memaksa, tidak meminta. Jadi itulah ajaran Islam yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi, dan apa yang diberikan oleh isteri kepada suami dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Jadi apa yang isteri bagi, dia ada hak ya untuk menentukan sama ada dia bagi atau tidak. Jadi kalau dia beri hartanya untuk perbelanjaan rumahnya, untuk memberi nafkah kepada suaminya dan anak-anak yang di bawah jagaan suaminya, sebab dia tanya tadi anak-anak yatim yang di bawah jagaan suami dia. Jadi menunjukkan bahawa Abdullah walaupun dalam keadaan dia fakir, miskin, dia juga menjaga anak-anak yatim. Jadi maknanya dia jaga anak yatim, dia tak boleh harap isteri pula yang kena sara semua. Jadi apa yang diberikan oleh isteri kepada suaminya dan anak-anak yang di bawah jagaannya dikira sebagai sedekah. Masya Allah. Kan? Jadi tidak rugi. Dan hadis ini menjadi panduan yang amat berguna khususnya pada zaman seperti sekarang. Ya, di mana berlaku isteri mempunyai pendapatan yang melebihi daripada pendapatan suami. Ya, zaman pandemik ni ramai suami yang kehilangan pekerjaan. Mungkin isteri tidak kehilangan pekerjaan. Mungkin isteri mempunyai simpanan. Mungkin isteri daripada kalangan orang yang berpendapatan tinggi dan sebagainya. Jadi hadis ini memberikan pengajaran yang paling berguna untuk kita menghadapi suasana seperti sekarang ini. Yang penting kita balik kepada asas bahawa pada asalnya suami bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada keluarga. Tapi sekiranya ditakdirkan suami tidak mampu dan Allah berikan kelebihan harta kepada isteri, maka isteri ada pilihan untuk memberikan harta miliknya sebagai nafkah kepada suami dan juga kepada ahli keluarga. Maka segala pemberian itu diberikan pahala sedekah kepada sang isteri. Dengan syarat suami jangan paksa dan jangan meminta-minta. Sangat indah ya apa yang telah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Insya-Allah sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi pada siri akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.